Assalamualaikum. So hari ini saya akan berkongsi 5 cara untuk membeli motor besar. So yang pertama ialah BSNC. BSNC ini dia boleh loan motor baru, motor terpakai. Motor terpakai ini usia 10 tahun. So maknanya kalau sekarang 2020, motor yang 2010 tu korang still boleh try untuk loan lah. 2008, 2009 dah tak boleh, mungkin perlukan cash ataupun loan kedai. Dengan Recon bike ni motor yang dah dipakai di luar negara, lepas tu dibawa masuk ke Malaysia unregister. Lepas tu pergi sini korang akan dapat plat nombor baru dan register motor tu. Consider macam bila masuk Malaysia ni motor baru lah, lebih kurang macam tu. Okay. So kebaikan BSNC ni dia punya loan tu agak tinggi jugalah. Dia boleh pergi 85%. So maknanya korang kena deposit about 15% lah. Okay. So 15% tu lebih kurang kalau 50,000 korang nak loan satu motor tu, korang kena bayar lebih daripada 5,000 lah, lebih kurang macam 7,500, 7,000 macam tu, about 15% lah, ada plus minus. Lepas tu yang kebaikan dia pula BSNC ni, dia punya kadar faedah pinjaman ni, interest ni murah, daripada 5 ke 6.5%, memang murah. Tak semurah compare dengan korang beli kereta macam di bank Islam, Maybank, korang boleh dapat 2.8 to 3.5%. Tapi untuk kadar motor ini paling murah. Okay. So tempo pinjaman tu 7 tahun. Pemprosesan dia pun kelulusan agak pantas. Lepas tu lagi satu kelebihan, komitmen korang tak nampak dalam sikris lah. Bila korang cek dalam sikris, dia tak muncul BSNC ni. Macam kalau korang dah banyak sangat komitmen, kereta, rumah, apa semua, so tak apa, sebab BSNC ni tak muncul dalam korang punya sikris. Okay. Tapi saya ceritakan kekurangan dia. Kekurangan dia pula, korang kena bayar guna cek. Macam saya dulu, saya ceritakan pengalaman saya Suzuki 750 tu. Apabila loan dulu, saya kena buka account semasa, current account di CIMB sebab saya gaji di situ. Lepas tu saya kena bayar di CIMB juga account saya, account semasa. Lepas tu saya akan issue cek lah. Saya akan bagi cek tu dengan BSNC punya orang. Diorang akan tunaikan dalam setiap beberapa hari bulan yang dah dijanjikan. Dan lepas tu baru consider motor tu dibayar lah. So kira korang tak bayar di BSNC, korang bayar di account sendiri, dan diorang akan tunaikan cek. Keburukan dia pula, taulah cek ni kadang-kadang dia ada cas. Lepas tu yang paling bahaya dia cek tendang. Cek tendang ni makna dia apabila diorang nak tunaikan, tak ada duit di dalam account kita. Bila tak ada duit, penalti dia range 600 ke 150 ringgit. 3 kali cek tendang, korang boleh blacklist. So jangan main-main. BSNC ni kalau korang nak buat pinjaman, korang nak skip bayar tu memang kena jaga-jaga, memang bahaya. Interest rendah tapi risiko tinggi. Okay. So yang boleh memohon 18 tahun ke atas lah. Dia bekerja, berniaga, itu semua nanti korang boleh cek detail dia dalam BSNC punya website. So yang kedua pula, antara yang paling famous ini Ion Credit. Ion Credit ni dia normally boleh loan sampai 7 tahun. Kalau anda memang pelanggan Ion Credit, so loan tu pun senang lah, senang lulus. Interest pun rendah. Itu kalau memang dah pelanggan lah. Makna dia mungkin ada kad kredit ataupun pernah beli barang dengan dorang, record baik. Dan lepas tu kelulusan dia biasanya 3 hari waktu bekerja lah. So bayaran minimum biasanya untuk Ion Credit ni 10%, 10%. So kalau korang loan 50,000, korang kena bayar 5,000, macam tu lah.
Lepas tu pula dia tulis di website dia patuh pada syariah, dia takbir di bawah akta sewa beli 1967. So normally yang loan di BSNC ni dorang di bawah 250cc, macam motor-motor kapcai, lepas tu motor 250cc ke atas, 600cc, macam itulah. So kelebihan dia lulus dengan pantas, pembayaran pun mudah untuk ion kredit. Korang boleh bayar di macam counter kios, korang pergi Ion Mall bayar sana, ataupun korang boleh gunakan auto debit. Auto debit ni maksudnya korang dah set lah, korang dah set di dalam korang punya macam bank tu, CNB ke, Maybank ke, Bank Muamalat ke, RHB. Korang boleh set lah, lepas tu dia akan auto debit, dia akan sendiri potong. Kekurangan dia ni interest agak tinggi, 6 to 10%, tapi normally go to 10% lah. Interest ion kredit ni memang tinggi, tapi itulah kalau compare dengan BSNC, interest rendah tapi korang tak boleh skip bayar. Kalau korang skip bayar, korang kena penalty 100 to 150, 3 kali penalty dan blacklist. Itu high risk. Tapi kalau korang skip bayar, korang still kena penalty, tapi saya tak rasa begitu tinggi, interest pun tak begitu tinggi. So dia punya risk tu still ada tapi low compare dengan BSNC lah. So ini comparison dia. So itulah sedikit sebanyak yang saya boleh kongsikan. So yang ketiga, loan kedai. Loan kedai ni kelebihan dia mudah lulus. Macam BMW di belakang saya ni cuma wallpaper, 3D wallpaper, bukan motor betul. Macam BMW di belakang saya ni 3-4 jam dah boleh keluar kedai dah. So dan lagi kelebihan dia tak nampak komitmen lah di Secris. Macam saya dah cakap tadi, bila korang dah banyak loan rumah, kereta, banyak sangat komitmen, korang tak nak bagi nampak, dan ini pun pilihan yang baik. Tetapi kekurangan dia, interest pun tinggi, 10% setahun fix. So deposit pun tinggi, 15 to 20%. Normally will go to 20 lah, 20 kedai bila dia nak, sebab untuk cover dia punya kerugian semua tu. So loan kedai ni pun okey, komitmen tak nampak, sangat cepat. Korang boleh beli motor tu 3-4 jam. Kalau ada duit deposit, korang boleh bayar 3-4 jam, motor dah boleh keluar. Interest je agak tinggi. Itu dia punya kekurangan lah pada saya. Lepas tu cash lah, cash ataupun personal loan. Kelebihan dia tak ada hutang lah. Kalau personal loan tu still ada hutang, tapi at least itu hutang peribadi lah, tak nampak sebagai hutang yang bercagar. Tapi bila hutang bercagar ni interest dia rendah sikit. Hutang yang tak bercagar ni interest tinggi, macam personal loan, normal lah. So kekurangan cash ni, kalau kita ada duit lebih okey lah. Kalau kita ada macam 60,000 tu, kita nak beli motor 40,000, okey lagi lah. Sebab beli motor second ni kadang-kadang kita nak repair lagi. Bila beli motor baru ni kadang-kadang kita nak modify lagi, ubah exhaust apa semua, tak murah harga dia. So yang last punya Pak Man Bank lah. Pak Man Bank ni normally father and mother bank, anak-anak orang kaya lah. So ini mungkin rezeki diorang. So alhamdulillah. So sekarang saya nak bagi sedikit tips. Bila korang nak beli motor, sebaiknya cash, tapi tak semua orang mampu cash. Sebab kenapa saya suruh cash? Sebab motor ni kadang-kadang macam-macam penyakit dia. Kadang-kadang itu rosak, ini rosak. So bila korang ada pembayaran bulanan tu, bila dah rosak, motor pun kadang-kadang susah nak repair apa semua. Lagi satu, bila korang beli motor ni, biarlah deposit tu tinggi. Kenapa deposit tu tinggi? Untuk bagi rendahkan korang punya pembayaran bulanan tu. Kenapa saya cakap macam tu? Macam BMW di belakang ni, dia cuma 600 sebulan. Bayangkanlah kalau gaji korang dalam ke 3-4 ribu. Kalau 600 ni taklah sakit sangat. Bila ada rosak something, macam ini tayar
sepasang 1100, valve clearance 1000 estimate lah. Lepas tu PC5 management nak tuning apa semua 2000 lebih, 2300 macam tu. Lepas tu servis minyak hitam 300, tukar rantai sprocket 6 ke 700. So apabila komitmen korang tu rendah, bila apa-apa terjadi sesuatu kerosakan ataupun nak renew Rotek insurance, korang tak sakit sangat lah. Normally orang yang jual motor tu, motor JT, motor yang ni, kebanyakan lah yang ikut pengalaman saya, diorang ni tak mampu untuk bayar bulanan. Bukan apa sebab untuk tahun pertama tu mungkin diorang nak bayar, kadang-kadang pada saya 800 ke 900 tu pun agak tinggi. So bila diorang nak bayar macam kadang ada orang 1500, 1600 bulanan, tinggi tu. Lain lah kalau gaji belas ribu atau 20 ribu mungkin okey. Tapi kalau gaji bawah 10 ribu tak payah untuk, bukan tak payah lah, tak digalakkan untuk macam komitmen bulanan begitu tinggi. Sebab maintenance motor ni memang tak murah. So itulah sedikit nasihat daripada saya, sedikit tips, 5 cara ataupun perbankan yang korang boleh buat untuk dapatkan motor apapun, motor kecil, motor besar, terpulang dengan minat masing-masing. So mungkin ada lagi penambahan yang korang boleh sharekan, korang boleh komen di bawah. So insyaAllah semoga kita bertemu lagi di next video. Assalamualaikum.